Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Mama Lina boleh dengar tak? Boleh. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa pada malam ini dan bagi memberkati majlis kita pada malam ini. Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Okey, selamat datang. Saya ucapkan kepada semua yang ada pada malam ini, terutama sekali kepada mahasiswa-mahasiswi FTK yang kita sayangi, yang kita dekat dengan iaitu anak-anak kita lah, anak-anak kita di FTK. Untuk kita hari ini sama-sama kita berkumpul, tidak lain tidak bukan untuk kita sama-sama menjayakan satu program santapan rohani, 30 minit saja, kalau lebih tu bonus, kalau lebih tu bonus. So kita hari ini secara umumnya ada beberapa sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian amanat daripada penceramah jemputan kita pada hari ini. Nanti saya kenalkan. Dan sesi kedua adalah sesi soal jawab. Sekiranya pelajar-pelajar, anak-anak semua ada masalah sepanjang pembelajaran di Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM, sila maklumkan kepada kami. Kami akan membantu selagi boleh, dan perkara ini kalau kami tak dapat selesaikan dalam majlis atau program ini, kita akan bawa perkara ini ke pihak atasan, yang mana kita akan terus membantulah, sama-sama lah. Dan syukur keadaan ilahi, alhamdulillah malam ni kita sama-sama dekat sini. Hari ni mungkin ada orang yang cakap kenapa saya pakai mata hitam kan. Saya nak maklumkan mata saya ada masalah, terlalu lama tengok laptop tengok skrin. Jadi doktor nasihatkan untuk saya pakai spek hitam. Itulah ceritanya. So tanpa melengahkan masa, jadi saya harap semua pelajar-pelajar, anak-anak PAK yang ada di sini, terutama mahasiswa-mahasiswi Fakulti Teknologi Kejuruteraan FTK UTHM, sama-sama kita mendengarkan amanat ataupun nasihat-nasihat yang diberikan oleh Teknologis Azlina binti Bahari, atau lebih sinonim dengan Mama Lina. Kita ada tetamu sangat istimewa hari ini, tanpa melengahkan masa. Mama Lina dijemput untuk menyampaikan amanat dan nasihat kepada kami semua. Saya selaku moderator, Dr. Mama Hafizah akan membantu menjayakan majlis ini. Okay. Mama Lina ada ke? Ada. Okey, boleh buka video. Okey. Terima kasih Dr. Hafizal. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sejahtera semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu malam ni untuk sesi lebih kepada sembang santai lah kan. Ada sedikit ilmu yang Mama boleh kongsikan pada semua orang. InsyaAllah berguna ke ataupun boleh jadikan yang baik jadikan tauladan, yang tak baik jadikan sepadan. Alhamdulillah
syukur kehadrat Allah kita berjumpa malam ni, berjumpa di Hmm, alam maya. betul. Satu ketika dulu tak pernah pun terfikir yang kita akan ada kelas online macam ni. Betul. Dan disebabkan COVID, kita uh, kita dapat ilmu lah. Dapat ilmu macam mana nak kelas online, macam mana nak macam mana nak membuatkan semuanya berfungsi dengan baik. So, Betul. tajuk santapan rohani kita pada malam ni adalah be positif. Be positif ya Mama. Be positif. Kenapa be positif? Be positif, kalau kita lihat pada tubuh kita, dia akan ada darah B positif. Okay. So, Hafizal darah apa? Darah B positif. Wah, okey. Kena malam ni, tapi Mama darah A positif lah, bukannya B. So, A cemerlang Mama. Okey. A cemerlang. Okey, kalau kita tengok grade student B positif tu, B plus kita tak sebut B positif kan? Kita sebut B plus. Betul? So B plus tu 3.33. So 3.3 tu kita boleh kata baik, tapi belum cukup cemerlang. Betul. So it's okay if not okay, no problem. Okey, hari ni kenapa B positif? Sebab pendek. B positif. Kita tak payah nak panjang-panjang kan? So kalau kita tengok kita hidup di alam Melayu, dunia Kepulauan Melayu, dan negara kita Malaysia, kita berbilang bangsa. Semua orang yang ada dekat dalam sini, kita pernah ambil subjek bahasa Malaysia dekat dalam sekolah. So kita belajar peribahasa. Dan rasanya tak kira Melayu ke, Cina ke, India ke, tetap akan belajar peribahasa Melayu. Betul tak? So peribahasa Melayu yang paling mudah sekali, kita tak perlulah, tak adalah berapa kompleks sangat untuk kita ertikan peribahasa tu. Antara peribahasa yang positif, dia kata apa? Sehari selembar benang, lama-lama dia menjadi kain. Wow. Sehari selembar benang. Sehari selembar benang. So Mama nak tunjuk contoh hari ni, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Ini adalah contoh, kalau nampak lah, mana Mama punya kamera. Okey. Nampak depan sikit. Nampak ni. Nampak. Okey. Ini adalah hasil daripada selembar benang dan ia menjadi bag macam ni lah. Nampak kan? So, ini adalah contoh macam mana sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Maksudnya kita kena bersabar, kita kena positif lah. Kalau kita fikir secara logiknya, sehari selembar benang, letih tau. Maksudnya kita nak lebar benang tu satu hari selembar sampai jadi kain. Tapi itu adalah peribahasa yang sangat positif. Dia kata kita kena sabar. InsyaAllah pasti satu hari kesabaran kita tu akan ada hasilnya. Dan kesabaran itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang kita boleh dapat petik jari je kita dapat. Tak. Betul. So kita kena sabar, kena tabah, kita kena percaya hidup kita, dalam hidup kita ni kita akan berjaya satu hari nanti. Dan ukuran kejayaan setiap orang tu tak sama. So kalau ukuran berjaya seorang ibu, bila dia tengok anak-anak dia semua hidup bahagia, berjaya, ada kehidupan sendiri, ataupun ada orang yang dianugerahkan dengan anak yang tak sempurna, anak OKU, dan seorang ibu akan rasa berjaya bila anak OKU dia boleh urus diri dia sendiri. Ukuran kejayaan kita memang tak sama. So sebab tu tadi Mama cakap it's okay if not okay. Kalau anak-anak yang ada kat sini result tak berapa bagus yang lepas, it's okay if not okay. Tapi kita tak bolehlah kata tak apalah,
result aku tak bagus sebab mungkin aku tak pandai. Tak boleh macam tu. So tak apa, result aku tak bagus sem lepas, sem ni aku kena cuba lagi, insyaAllah aku boleh berjaya. Okay. So dalam hidup kita, kita kena sentiasa positif, kita tak boleh negatif. Sebab kalau kita berjalan pun, ataupun kita bawa kereta, kalau kita bawa kereta lah, bawa motor ke, naik basikal ke, tak kisahlah kan, dan kita jalan. Kita ke hadapan lebih mudah ataupun kita ke belakang lebih mudah? Ke depan. Ke depan lah lebih mudah kan. Kalau kita memandu kereta, bukan bawa kereta, kalau kita bawa tu kita pikul kereta kan. So kalau kita memandu kereta, bila kita nak jalan ke depan, kita tengok cermin depan je. Kita tengok depan, kita pegang steering. Sekarang ni pun auto, kita tak payah nak pegang gear ke. Kita just kaki kita tekan minyak ataupun brake. Tapi kalau kita nak reverse ke belakang, maksudnya kita nak ke belakang, kita kena pandang cermin kanan kita, cermin kiri kita, cermin atas kita. Lepas tu, kalau kita ada kamera sekarang, kereta dah canggih ada kamera, kita pandang pula kamera lagi kat belakang tu. Kita nak pastikan bila kita undur, kita tak akan melanggar sesuatu dan kita akan meletakkan kereta kita di tempat yang betul. So, tapi maksudnya, Mama, tapi cermin depan lebih besar daripada cermin belakang. Kan? Sebab tu cermin depan lebih besar daripada cermin belakang, maksudnya ke depan tu lebih mudah lah. Dan bila kita nak ke belakang tu, cermin kita dah lah kecil, banyak pula tu kita kena pandang. Betul kan? So sama juga dengan hidup kita. Maksudnya bila kita positif, maksud kita memandang ke hadapan, ianya lebih mudah untuk hidup kita. Memanglah kita ada sejarah kat belakang tu. Kita ada sesuatu yang kita tinggalkan kat belakang tu. Sebab tu barang yang lepas jangan dikenang. Sudah menjadi si orang lain, kata pepatah Melayu. So itu kalau macam klise sangat lah kan. Jadinya kita kata past is past, kata orang putih. Macam tu. So maksudnya benda yang dah berlaku kita tak boleh nak ubah. Kita bukan dalam cerita Korea 365 days. Dia kata 365 days tu maksudnya kita boleh reverse. Dia hidup dalam tahun 2020, dia reverse tahun 2019 sebab dia nak betulkan kesalahan dia yang berlaku pada tahun 2019 tu. So kita tak ada masa tu. Past is past. Benda yang dah berlaku tetap akan berlaku dan ianya kita jadikan tauladan untuk kita supaya kalau kita silap, kita tak ulang kesilapan yang sama. Kalau kata kita berjaya, ianya kita jadikan satu motivasi untuk diri kita ataupun motivasi untuk diri orang lain supaya berjaya macam kita ke. Macam itulah kan? Betul. So ukuran kejayaan tu, kalau hari ni kita berjaya, katalah sebab ada student yang ada anak-anak yang ada dalam ni duduk kat rumah. So hari ni tiba-tiba, hari ni cuti kan, hari Sabtu. So tak ada kelas. Dan tiba-tiba hari ni berjaya buat ayam masak kicap. So itu ukuran kejayaan kan. Maksudnya hari ni berjaya masak ayam masak kicap. So besok kita kena, semalam aku pandai masak ayam masak kicap. Macam mana aku masak semalam? So kenalah kita tengok, walaupun past is past, maksudnya benda tu berjaya. So kita kena jadikan ianya satu ukuran motivasi untuk diri kita lah kan. Sebab kejayaan tu bukannya kejayaan yang besar sampai boleh buat Hafizal ayam yang sedap. Contohnya macam kita kata kita berjaya buat ayam goreng Korea yang crispy, crunchy tu. Itu macam jauh sangat lah kan. Kita yang biasa-biasa lah, maksudnya kita berjaya buat ayam goreng pun, maksudnya sebab nak goreng ayam tu pun dia memerlukan cabaran yang banyak. Sebab bila ayam tu dah berenang dalam minyak, so dia akan mengeluarkan bunyi dan something volcano yang akan keluar daripada ayam tu. Betul kan? Siapa yang biasa ke dapur. So kalau kita berjaya, maksudnya ukuran kejayaan kita kena positif. Positif maksudnya bila kita positif, kita akan
berjaya melakukan sesuatu walaupun kejayaan tu pada orang lain, alah tak ada apa-apa pun, setakat boleh goreng ayam. Tapi sebabkan kita tak pernah buat benda tu dan kita berjaya buat, itu adalah kejayaan untuk kita. Ukuran kejayaan bagi setiap orang tu tak sama kan? Kita apa? Sebab ada catatan yang Mama buat sikit lah untuk apa? Untuk kita renung-renungkan. So ukuran kejayaan tu adalah untuk diri kita sendiri, bukannya untuk diri orang lain. So berjaya tu adalah berjaya untuk diri kita sendiri. Kita tak perlu berjaya tu orang kata kita, contohnya lah, kita biasanya kita akan dapat C+, B, tapi orang kata itu tak berjaya. Pada aku kalau berjaya tu aku nak dapat A+, tapi A positif. Tapi kalau kita rasa okey tak apa, insya-Allah aku akan berjaya satu hari nanti akan dapat A positif. Dan kita kena cakap dengan diri kita, aku akan berjaya satu hari nanti. A positif tu adalah A plus tu adalah sebagai satu aku punya achievement. Apa yang aku capai untuk diri aku sendiri. Tapi itu adalah untuk diri kita sendiri. Maksudnya kejayaan tu adalah untuk diri kita, bukan untuk diri orang lain. So kalau kita berjaya, kalau berjaya dapat anak-anak semua berjaya habiskan degree ujung tahun ni ke, ujung tahun depan ke, maksudnya kan ikutlah masing-masing punya tahun pengajian. So bila kita berjaya, yang senang siapa? Adalah diri kita ke orang lain? Lebihnya pada diri kita sendiri kan? Betul. Bukan diri orang lain. Dan untuk berjaya, kita kena ajak kawan-kawan kita berjaya sekali. Untuk positif, kita kena ajak kawan-kawan kita pun positif macam kita. Sebab kalau kita duduk dalam persekitaran yang negatif, orang yang negatif, lama-lama kita akan jadi negatif. So, kita kena be positif. Maksudnya, bila kita positif, kita kena ajak orang lain untuk positif sekali dengan kita. Kalau kawan kita kata, contohnya, hari ni aku nak buat something, aku nak mengapal ke, ataupun aku nak buat latihan. So kawan sebelah kata, alah tak payahlah, periksa lambat lagi, tak payah kita buat tu, esok-esok je tak apa, hari ni kita main Mobile Legend dulu. Kalau kita rasa kita memang kurang sikit, maksudnya kita kurang, setiap orang ada kekurangan masing-masing, sebab nobody is perfect. Tak ada orang yang dilahirkan kat dunia ni perfect kan? Kecuali Rasulullah SAW. So, maksudnya semua orang tak sempurna. Kalau kita rasa diri kita tak sempurna, tak apalah. Boleh je main Mobile Legend tu, tak ada masalah. Boleh je nak main PUBG tu, tak ada masalah. Tapi ada limit waktunya. So, nak main tu ada 1 jam ke, 2 jam ke, tak ada masalah. Sebab kalau hari-hari ngadap buku je, kita pun boring. Betul tak Fizal? Betul, kita pun nak pergi window shopping lah. Sekarang window shopping tak boleh. So kita window shopping dalam Shopee lah, dalam Lazada lah kan. So itu kita punya window shopping. So boleh je kita buat untuk perkara-perkara yang kita rasa kita nak hilangkan kita punya boring. Tapi bukan menjadikan keboringan itu sebagai satu pekerjaan untuk kita. Main Mobile Legends sampai setengah malam. Besok tak pergi kelas sebab ngantuk. Tak boleh. Itu kita kena ada limit dalam diri kita. Dan satu lagi, kalau kita ni ada kelebihan sikit, mungkin kita pandai sikit lah dalam satu subjek ni. So untuk jadikan kita positif dan orang lain positif, kita kena berkongsi kepandaian kita dengan kawan lain. Kita tak bolehlah kedekut ilmu ke, atau nak aku seorang aja yang nak dapat A positif tu, orang lain tak payah. Tak boleh sebenarnya. Sebab dalam hadis Rasulullah kata, sedekah terbaik ketika kita dalam keadaan sihat dan kedekut. Sihat dan kedekut sihat dan kedekut. Waktu kita kedekut ilmu tu, waktulah terbaik kita nak ajar orang lain. Waktu kita rasa aku seorang je nak dapat ikhlas, orang lain tak payah. Tapi waktu itulah sebenarnya kita kena ajar orang lain. Sebab waktu itulah kita akan dapat pahala yang paling banyak.
Sebab kita mencabar diri kita untuk kita jadi baik waktu kita rasa kita nak buat benda yang tak baik. Faham. Betul. Kan dan sebenarnya bila kita ajar kawan kita yang tak berapa nak tahu dan kawan kita jadi tahu dan kita rasa benda tu lebih seronok untuk diri kita. Betul tak? Betul. Okay. Dan kita kena ada sifat kasihilah saudara kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Maksudnya kita lebih baik kita sayangkan kawan-kawan kita, maksudnya kita nak orang semua positif macam kita adalah menjadikan hidup kita lebih sempurna, lebih seronok untuk hidup. Kalau kita positif, kita bercerita dengan orang yang negatif dan kita jadikan orang tersebut positif sama macam kita. Kan ianya satu keseronokan untuk kita. Kita boleh bercerita. Contohnya lah kan, akak ni, mama ni malas. Malas nak buat exercise. Faizah datang. Kak Ina, jomlah kita exercise. Kita naik tangga, turun naik tangga. Dekat FTK tu daripada tingkat 1 sampai tingkat 4. Lepas tu penat penat kan, tapi nak exercise sebab kita exercise bukan sebab kita nak kurus tapi kita nak sihat. Lepas tu mama ni kan malas. Lepas tu Pak Izzah kata tak apalah Kak Ina, kita jalan sikit je tingkat 1 sampai tingkat 2. Hari ni, besok kita jalan tingkat 1 sampai tingkat 2 lagi. Lusa baru kita naik tingkat 1 sampai tingkat 3. Tiba-tiba mama ni rajin pula. Okey Faizah jom. Esok kita jalan sampai tingkat 2. Lusa mama jalan sampai tingkat 3. Tulat mama jalan sampai tingkat 4. So Pak Izzah pun seronok lah sebab ada kawan nak berjalan. Sebelum ni Pak Izzah seorang je jalan sebab tak ada kawan. Tapi disebabkan mama ni negatif, kan seronok sebenarnya menjadikan kawan kita positif sama macam kita. So anak-anak yang ada kat sini, kalau kata kita ada kawan yang alah aku rasa aku tak pandai lah, aku rasa aku ni tak bagus lah. Tapi kalau kita boleh jadikan kawan kita positif sama macam kita, kan itu adalah satu ukuran kejayaan bagi kita. Betul. Mungkin dengan sifat positif yang kita minta kawan kita buat dan dia jadi positif, satu hari dia jadi berjaya dalam hidup dia disebabkan dia kata, kita jumpa kawan kita 10 tahun akan datang. Kau tahu tak, dia kata, aku ni dulu sangat negatif. Tapi bila aku kawan dengan kau ajak aku selalu cakap macam ni yang positif-positif dan aku jadi positif. Dan kejayaan aku hari ini adalah engkau salah satu daripada sumber kejayaan aku. Wow. Kita rasa macam mana? Menjadi contoh lah pada kawan kita yang lain. Sebab positif tu bukannya untuk kita saja positif, tapi kita nak orang sekeliling kita positif sama macam kita. Sebab bila positif barulah kita berjalan ke hadapan, barulah kita seronok berjalan ke hadapan. Kita pandang belakang, tapi pandang belakang tu adalah untuk sebagai sepadan hidup kita supaya kita tak ulang benda yang tak bagus ataupun benda yang bagus kita buat, so maksudnya kita akan buat lagi akan datang. Dan sebenarnya bila kita jadi positif, kita sebarkan positif ke orang lain, positif tak akan berkurang pada diri kita. Sebab positif tu akan bertambah-tambah lagi dengan diri kita jadi positif. So kalau kita seorang je seronok, lama-lama keseronokan tu akan hilang. Tapi kalau kita seronok ramai-ramai, lama-lama maksudnya semua akan seronok. Semua tempat yang kita duduk itu akan akan berada di awang-awang tu positif, yang kita tak nampak semuanya positif, dia seronok aja macam tu. So sebab tu kalau nak buat jahat, buat seorang pun tak jadi jahat. Dia kena ada 2-3 orang boleh jadi jahat. Sama juga jadi baik, kan? So dia ada pro, dia ada pro, ada kontra dia lah. Dan
kalau ini Mama nak ambil sikit lah ayat Quran. Surah Al-Baqarah ayat 216. So maksud dia kat situ ada sikit lah maksudnya. Boleh jadi buruk bagi kamu. Tapi sesuatu itu kamu tak suka dan kamu anggap ianya buruk bagi kamu. Tetapi yang apa yang kamu tak tahu adalah sesuatu yang buruk itu adalah baik bagi Allah. Maksudnya benda yang buruk bagi kita mungkin hari semalam kita dapat SEM lepas kita dapat keputusan tak bagus, ataupun ada sesuatu yang berlaku dalam keluarga kita, ada benda yang tak baik dalam keluarga kita rasa benda tu buruk. Tapi kita kena ingat bahawa yang buruk tu tak selamanya buruk. Mungkin yang buruk itulah menjadikan kita lebih kuat, kita boleh bertekad untuk jadi lebih baik, dan ianya mungkin jadi motivasi diri kita untuk kita jadi lebih berjaya dalam hidup akan datang. So Mama nak kongsi sikit sepanjang Mama berada di UTHM. Mama menjadi PA kepada beberapa orang anak lah. So jadinya dah ramailah anak yang dah bekerja, dah berkeluarga semua. So ini contoh untuk anak-anak yang ada kat sini. So Mama ada seorang anak PA, dan bila Mama pindah ke FTK, anak PA tu Mama kena serah dekat orang lain. Tapi disebabkan dia orang panggil Mama ni Mama, so sampai sekarang masih ada lagi keep in touch dengan dia. Dalam hidup dia, lepas dia grad, dia susah nak dapat kerja. Kawan-kawan lain semua dah kerja, dapat kerja yang bagus, dapat kerja yang elok, tapi dia tak dapat kerja. Dan dia ada bakat, dia ada maksudnya bakat dia tu memang bagus lah. Dia pandai masak. Dia buat brownies dia sedap. Dan ada juga antara kawan-kawan Mama dekat FTK ni pernah rasa lah brownies dia. Memang sedap lah brownies dia. So dia jual brownies tu, 1 bulan dia boleh dapat dalam 2-3 ribu. Tapi disebabkan dia rasa dia berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan kan, elektrik. So dia nak kerjalah dengan bidang yang dia dapat dalam bidang ijazah, walaupun bisnes makan dia tu sebenarnya sama je untung dia dengan gaji dia yang dia dapat bila dia bekerja kan. Kawan-kawan dia semua kerja, dapat kerja senang je, tapi dia ni susah betul nak dapat kerja. Kerja berhenti, tak best lah, ada gaduh dengan bos bagi arahan yang bukan-bukan lah. So last dia kerja dekat kawasan Batu Pahat juga. So tahun lepas waktu kita COVID ni, dia dapat job, kira company dia hantar dia ke Filipina untuk buat outstation lah 1 bulan di Filipina. So hari tu jumpa dia, tanya dengan dia. So okay. Buat kerja apa? Dia kata okay, buat kerja memang dalam bidang engineering. Lepas tu tanya dia, pendapatan okey tak? Okey mah, dia kata. Nak pergi je company bagi 10,000. Banyak kan Hafizah, sebulan nak pergi tu company bagi 10,000 dia belanja. So alah pakai tak banyak mah, dia kata 2-3 ribu je, lebih boleh simpan, dia cakap. So lepas tu sekarang ni dia berada di Jeddah sebulan, outstation juga lagi. Waktu kita pandemik, kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak pergi mana, tapi dia outstation. So dia akan berada di Jeddah sampai bulan puasa. So Mama cakap lah kat dia, so nanti kat sana bolehlah masuk isi form elektronik, sebab Arab Saudi guna form elektronik untuk buat umrah kan. Dan Mama tengok post dia semalam rasanya dia berada di Madinah. So maksudnya sehari selembar benang. Kita kena sabarlah, maksudnya rezeki tu tak akan datang bergolek-golek macam tu. Tapi positifnya dia bila tak dapat kerja, kebetulan masa tu mak dia sakit, dia jaga mak dia, so dia jual brownies. So cari kerja kat tempat yang biasa, yang bukan dengan bidang dia, tapi kerja juga.
So lepas dia balik daripada Jeddah, rasanya dalam pertengahan puasa dia akan break kat Malaysia ni dalam sebulan ke 2 bulan. Lepas tu dia kata dia akan ke Riyadh pula. So seronok kan? Maksudnya memanglah nak dapat apa yang dia dapat tu bukannya bergolek-golek. Bak kata apa pepatah Melayu, yang bulat tak akan datang bergolek, yang pipih tak akan datang melayang. So dia kena usaha, sacrifice, keluar daripada tempat dia, so cari kerja tempat lain. So dia dapatlah kerja yang sesuai dengan apa yang dia nak, dan dia dapat lebih lagi. So nak dapat benda tu, kawan-kawan dah kerja dah setahun dah, kawan kerja dia masih lagi macam lindung-lindung tak cari kerja. So sebab tu dalam hidup kita memang kita kena sentiasa positif. Kita kena percaya bahawa ada rezeki kita yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Kalau kita tahu hidup kita akan jadi besok jadi apa, kan senang kan? Tapi masalahnya kita tak tahu. Yang kita tahu malam ni kita akan berjumpa untuk sesi santapan rohani dengan Mama. Tapi apa yang Mama rancang nak cakap malam ni, dah 2-3 hari tu duk merancang. Bendanya lain pula yang hari ni Mama cakap. Wow. Okay. Mama ni hari tu cuti kan, kita cuti SEM. So kerja kita macam banyak, dan kita buat kerja-kerja yang biasalah. So satu hobi Mama suka tengok cerita Korea. Memang sebab apa, ada geng dengan anak kat rumah ni tengok cerita Korea. Dan satu yang Mama perasan bila Mama suka tengok cerita Korea ni, dan Mama rasa Mama teruja dengan diorang lah. Sebab setiap kali tengok cerita ni, Mama akan tengok siapa dia punya casting dia, pelakon dia casting drama apa. Dan satu yang Mama tengok, apa kelulusan dia. Dan biasanya pelakon Korea ni yang casting ni kebanyakannya dia orang ada degree. So maksudnya dia jadikan degree tu adalah satu perkara yang perlu dalam hidup dia orang, walaupun rasanya anak-anak dalam sini pun kenal, macam pelakon yang muda macam Cha In-woo, Moon Ga-young, yang handsome, cantik, muda-muda tu, walaupun dia orang berlakon Khairul senyum Mama cakap Moon Ga-young dengan Cha In-woo. Sebab dia orang ni memang pelakon-pelakon muda. Walaupun macam Moon Ga-young tu dia berlakon daripada dia budak lagi, daripada dia muda. Tapi positifnya dia yang Mama tengok, dia orang ni walaupun dia orang casting, dia orang berlakon, tapi dia orang tetap teruskan pengajian dia orang dekat universiti untuk dapatkan degree. Apa pun cara, dia orang mesti nak ada degree tu. Dan Mama baru je tengok cerita ni tau. Sebab nak cakap malam ni lah Mama tengok cerita ni, sebab Mama nak tahu cerita tu apa cerita dia. Tajuk dia It's Okay to Not Be Okay. Siapa nama pelakon dia agaknya tu, yang handsome tu. Tapi pelakon dia tu masuk dalam majalah Forbes ke Visual. Forbes ke. Yelah agaknya tu. Antara pelakon yang dibayar sangat tinggi untuk dia casting. Macam mana dia boleh tu, Mama tak study lah, tak kuasa Mama nak study kan. Tapi maksudnya macam kita tengok kalau setakat dia handsome tu, ramai je pelakon yang handsome. Tapi dia boleh jadikan diri dia untuk untuk dia dapat pendapatan dia tu, untuk raih pendapatan yang tinggi. So bagi Mama tak salah pun sebenarnya kita menonton cerita tersebut. Sebab apa? Apa pun cerita, sebab bila Mama tengok cerita ni, dia orang setiap artis tu bila dia nak berlakon, dia akan study, dia akan casting tu bukan main-main bagi dia. Sebab dia orang akan persembahkan yang terbaik setiap kali dia orang casting. So maksudnya untuk jadikan diri dia di atas, maksudnya dia akan study dia ni watak ni macam mana, apa yang perlu dalam watak ni.
Baru ni, so maksudnya macam mama nak semua anak-anak kat sini positif. Maksudnya apa pun jua kita kat sini sekarang ni, usaha anak-anak yang ada kat sini maksudnya kena habiskan degree dengan yang terbaik untuk diri kita, yang terbaik kita boleh lakukan. Tak kisahlah, maksudnya bukan tak semestinya kita tak dapat A positif tu kita tu tak terbaik. Sebab mama sendiri pun bukannya golongan student yang pandai. Tak, sebenarnya mama tak adalah dapat A plus ke A tu, dan tambah-tambah lagi mama buat degree masa tu mama dah kahwin, dah ada anak. Dah tu sponsor by syarikat lah mama kerja kan. Mama kata yang penting aku mesti lulus dan aku tak repeat paper dan aku kena lulus. Aku kena habiskan pengajian ni ikut waktu yang dia tetapkan. So itu positif kat situ lah. Kalau tak dapat baik pun tak apalah. Yang penting aku lulus, keluar aku dah ada kerja. Boleh tak gitu? Jangan ikut mama Mama, kita ada 1 minit lagi, Ma. Okey, mama nak habiskan. So maksudnya dalam kehidupan kita ni, kita selalu jalan ke hadapan. Kita tak jalan ke belakang. Kita tak mengundur. Mengundur tu lagi susah sebenarnya daripada nak jalan daripada kita berjalan ke depan. Jadinya apa jua rintangan yang anak-anak hadapi kat sini, apa jua masalah yang anak-anak hadapi kat sini, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Tak ada masalah yang tak ada jalan penyelesaian. Walaupun waktu kita ada masalah tu kita rasa kalau boleh kita nak duduk dekat dalam gua, kita tak nak jumpa orang. So itu bukan jalan penyelesaian, tapi itu adalah cara bagaimana kita untuk berfikir, bagaimana kita untuk selesaikan masalah. So hidup kita kena be positif. Be positif. So maksudnya bila kita positif, maksudnya satu perkara yang mama nak kongsi sikit, ini yang mama buat. Mama ni suka shopping, mama ni suka beli barang. Dan mama pernah rasa macam kan, ada satu hari tu mama rasa aku ni kan, daripada aku beli barang lebih baik aku buat benda yang lebih faedah. Dan apa yang mama buat setiap kali mama rasa mama nak beli barang, mama minta, ya Allah ya Tuhanku, tutupkanlah hati aku ya Allah daripada beli-beli barang macam ni, mubazir ya Allah ni, kalau aku matikan barang tu besok tanya aku macam mana, kenapalah aku dibeli tapi tak pakai. So itu adalah yang mama katakan pada diri mama sendiri, supaya maksudnya bila ada rasa mama kata, ya Allah tutupkan hati aku. Ya Allah tutupkan hati aku. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit Allah dah tutup hati mama untuk shopping benda-benda yang tak perlu tu. So maksudnya bila kita nak berjaya, kita kena cakap dengan diri kita. Sebab doa tu bukannya kita doa yang benda yang kita tak tahu, tapi kita kena doa benda yang kita tahu. Maksudnya aku kena berjaya. Berjaya untuk diri aku, berjaya untuk bangsa aku, berjaya untuk keluarga aku, berjaya untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita kena tekadkan kita berjaya ni untuk apa. Dan doa tu tak semestinya kita berdoa selepas kita solat selepas kita buat something yang ni ke. Tapi kita kena berdoa di mana-mana juga pun kita rasa benda tu, teringat kita doa. Itu pesan mama pada anak-anak. Okay Mama, terima kasih. Harap kita, sebab kita sekarang ni ada audiens yang mana perjumpaan ni rugilah kalau kita tak ada ambil feedback daripada pelajar-pelajar kita kan. Kalau boleh kita nak kita punya majlis ni 2 hari. Betul. Jadi kita buka sesi kedua untuk pelajar-pelajar kita untuk berkongsi kan, ada apa-apa masalah ke, ada apa-apa pertanyaan untuk saya dan juga Mama Lina menjawab, dipersilakan open mic dan bercakap. Mama nak tutup kamera sekejap boleh. Alright. Okay, dipersilakan siapa yang nak bertanya. Siapa nak tanya kalau nak type dekat chat pun tak apa. Nak type chat pun boleh, nak bertanya pun boleh. Kalau boleh biarlah bertanya kan. Kita nak ada 2 hari kan. Mungkin Khairul tak nak tanya apa-apa, Khairul Ikhwan. Selalunya Khairul ni pelajar saya ni, selalu dia tanya ni kan. Bolehlah Khairul pembuka bicara kan pada malam yang indah ini kan.
Cubalah tanya. Boleh insyaAllah. I Okay. have one question. Ya, macam, Boleh kuat sikit tak Khairul? dengar tak? Dengar tak? Clear tak? Ah, Clear dia jauh sikit mic tu, macam Mm-mm. jauh Oh, sikit. sebab line saya tak berapa nak okey dekat rumah. Minta maaf. Boleh dengar. Okay, cuba. Right. Right. Pernah satu ketika kita akan rasa really down, tak nak buat apa-apa, and then sometimes benda tu akan we lose interest in doing anything. And then pada pendapat Mama Dina sendiri, Mm-mm. what will you do if we have contact dengan benda ni? Maksudnya Mm. kadang-kadang sometimes tu kita akan rasa sangat down and then sangat malas nak buat apa-apa. Macam tu. Okay. Bukan Mama setakat okey ke? okay. Dapat ke soalan dia? Dapat. Okey, dapat silakan. Okay, terima kasih Hairul. Sebenarnya apa yang Hairul rasa tu, ramai je yang rasa macam tu. Mama pun pernah rasa benda yang sama. So, ada kala bila perasaan tu datang, kita akan rasa kalau kita tengok TV, kita akan tengok je TV tu kan. Kita rasa kita tak nak bangun, tak nak buat apa. Tapi kita kena letak satu dalam kepala kita lah, bahawa kita ni ada tanggungjawab. Mungkinlah kita tengok cerita dan pada waktu kita dalam keadaan down. So kita dengar azan, kita rasa biar je azan tu, kita tak nak sembahyang dulu. Mama boleh buka mic video? Kejap. Okey. Kita rasa kita tak nak buat apa-apa. Kita tengok je lah, tengok cerita tu, lepas tu kita rasa kita tak nak bangun kan. Tapi kita kena letak dalam minda kita ada tanggungjawab. Even lambat pun kita kena buat. So masa tu kita dalam keadaan yang kita rasa state yang memang kalau boleh nak tidur je, tak nak bangun. Tapi kita kena ingat kita ada tanggungjawab solat 5 waktu tu. Even lambat pun, maksudnya bukanlah Mama galakkan lambat, tak. Tapi maksudnya even lambat pun kita kena buat. Sebab itulah sebenarnya turning point dia yang akan kita akan ubah benda tu lah. Dan satu lagi, bila berada dalam keadaan down tu, kita jangan bersendirian. Kalau boleh ada kawan, ada adik ke, kakak ke, siapa-siapa. Kecuali mak bapak. Mak bapak dia tak akan boleh jadi buat kita positif. Sebab dia akan jadi satu, bila mak tengok anak macam tu, dia akan bebel. So dia akan jadi kita akan jadi lebih stres. Mama tahu tu benda tu. Sebab Mama pun anak-anak Mama besar-besar, anak-anak yang ada kat sini. Jadi Mama tahulah perasaan tu. Cuma kita kena letak dalam satu tanggungjawab. Solat jangan tinggal. Maksudnya even lambat pun kita kena solat. Dan satu lagi, kalau boleh kita ambil lah benda yang kita suka. Kalau sekarang ni benda yang suka anak-anak ni suka handphone je. Tak apalah, tak apa. Tapi suka handphone, ambil lah. Kita tengoklah page macam Mama cakap tadi lah. Kita tengok cerita Korea, kita tengok siapa casting dia. So kalau lelaki kata siapa yang cun, Mama yang teringat ni Bon Gayung je lah. Maksudnya kita tengok dia. Siapa dia? Oh, dia ni macam ni. Kalau dia ni yang macam ni pun boleh berjaya, kenapa aku tak? Kan? Kita tak sebab dalam ni Mama, kita jangan hipokrit lah. Maksudnya kita nak ambil contoh. Bukan benda tu kita tak boleh ambil contoh, tapi maksudnya kalau Mama cakap cubalah ambil contoh Rasulullah ke sahabat Nabi ke, Mama rasa ianya macam hipokrit. Sebab kita berada dalam state yang kita jauh kat bawah dan kita rasa kita nak naik atas. Bila kita dah duduk kat sekarang macam ni, boleh macam cakap, korang ada nak buat orang tu jadi contoh kau. Banyak lagi contoh yang baik. Tapi maksudnya dalam keadaan state kita macam tu, kita kena ambil some yang kita boleh jadikan kita pegang dan kita tengok, oh dia ni yang macam ni pun boleh jadi berjaya. So kenapa aku tak? Kenapa aku mesti nak berada di state lama-lama, state macam ni lama-lama? Tak boleh duduk lama macam tu. Tak bagus, boring. So kita kena keluar. So nak keluar, macam mana cara nak keluar? Macam tu lah Mama cakap. So Mama tak nak cakap benda yang macam terlalu religion lah. Maksudnya macam
kena macam ni, tak. Maksudnya kita kena something yang kita rasa, oh okay, kita slow, maksudnya perlahan-lahan kita keluar daripada situ. Bukannya kita berlari keluar daripada merangkak keluar. Sebab bila kita merangkak dan kita boleh mengesot dan kita berjalan, berlari, benda tu lagi best sebenarnya. Okay, menjawab tak? Wow. Bagus Mama, bagus. Jawab. Saya simpulkan sikit bila down ni kan. Mama cakap tadi jangan bersendirian, jumpa orang yang betul, buat aktiviti kan, buat aktiviti apa cari aktiviti yang kita boleh buat, motivasikan diri kita kan. Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kenapa kita nak terus bersedih? Kenapa kita nak terus down kan? Itu daripada Mama lah yang saya dapat simpulkan sedikit lah Okay, kita ke soalan soalan yang lain pula. Ada tak daripada ni pelajar-pelajar kita? Kita sangat-sangat memerlukan perkongsian soalan daripada pelajar mahasiswi yang hebat daripada FTK ni untuk boleh terus tanya Ada tak? Untuk pengetahuan semua, saya juga bekas pelajar dari UTHM, Kuito lagi pada zaman Kuito. Macam kamu juga, semua macam kamu juga. Saya merasai fasa-fasa dia dan sampailah sehingga kini. Ada tak soalan? Tak nak bercakap pun tak apalah, type kat sini. Saya ada soalan. Kurai ya, silakan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalaulah kita menyesal dengan pilihan yang kita buat sekarang, apa tindakan yang perlu saya buat? Tindakan apa tu? Contohnya. Menyesal dengan pilihan yang kita buat sekarang. Saya rasa macam saya salah buat keputusan. Apa kita perlu buat? Mama macam mana? Okey. Terima kasih. Sama. Okey. Bagus soalan tu, bagus, sangat bagus kan. Betul. Kita kadang-kadang kita rasa kita macam sepatutnya aku tak masuk ITHM. Contohlah kan. Sepatutnya aku pergi aku dapat kursus nurse contoh. Lepas tu aku pergi nurse. Patutnya aku tak masuk ITHM. So kalau kita lalu kat sungai ataupun kita lalu dekat sungai tu tak boleh lalu lah kan. Biasa sungai apa? Sungai yang cetek lah kita lalu. Kalau kita lalu kat sungai tu, kita akan jumpa air yang sama tak kalau kita lalu dekat sungai yang sama? Kita tak akan jumpa air yang sama walaupun kita melalui laluan yang sama di sungai yang sama. Air dia keruh Hujan. Tak kisahlah air keruh ke, air jernih ke, maksudnya kita tak akan jumpa air yang sama. Sebab air yang datang daripada sumber dia tu, daripada hulu sungai. So dia akan pergi ke hilir ataupun dia akan terus ke laut. So maksudnya bila kita laluan tu, walaupun kita lalu dalam tempoh, mungkin hari ni kita lalu, besok kita lalu lagi, air tu kita akan jumpa air yang sama. Okey, faham. So macam itulah juga kehidupan kita. Kehidupan kita yang kita menyesal pilih tu, kita tak akan jumpa lagi peluang untuk yang kita pilih, yang kita sesalkan tu. Kita ada peluang lagi ke? Kalau kita ada peluang, maksudnya kita bernasib baik. Ataupun memang itu adalah rezeki kita sebenarnya yang Allah dah tetapkan untuk kita. Tapi kalau kita tak berpeluang untuk bertemu lagi perkara baik yang kita dapat itulah maksudnya kan, dan kita dah buat perkara ni, so kita kena buat yang terbaik lah. Be positif untuk apa yang kita dah putuskan. Kenapa kita nak rasa negatif? Kan undur ke belakang tu lebih susah daripada maju ke hadapan. So lebih baik kita maju ke hadapan. So benda yang dah lepas, barang yang lepas jangan dikenang, sudah jadi si orang lain. Kan? So tak perlulah kita nak menyesal dengan apa yang kita dah pilih, dan kita letakkan diri kita berada di tempat ini sekarang dan kita rasa ini adalah yang terbaik yang Allah dah tetapkan untuk kita. Sebab Allah dah kata tak semestinya benda tu buruk bagi kita, tapi kita rasa ia buruk, tapi mungkin itulah yang terbaik yang Allah dah tetapkan untuk kita.
kalau mama nak cerita dalam hidup mama ni banyak je benda yang buat mama menyesal. Tapi mama rasa bila mama fikir balik benda tu, itu dah yang terbaik sebenarnya yang Allah dah tetapkan untuk diri mama. Mama dulu sebelum join UTHM, mama bekerja di tempat yang lain lah. Dan kenapa mama pindah ke UTHM ni? Sebab mama rasa mama perlu satu tempat di mana walaupun kerjaya tu mama rasa seronok. Sebab memang jiwa mama kat situ. Seronok sebenarnya kerja. Tapi mama rasa ada satu part dalam hidup mama ni mama kena sacrifice satu dan mama kena buat sesuatu. Dan mama punya gaji daripada tempat lama ke UTHM tu, masa mama kerja tu, sampai sekarang ni mama dah kerja 12 tahun baru mama dapat balik gaji tu yang mama tinggalkan. Dan beza gaji mama dengan gaji yang mama dapat kat UTHM masa tu, bezanya 4,000. Dan mama rasa mama tak menyesal pun tinggal benda tu. Sebab duit bukan segalanya dalam hidup kita. Dan ada benda yang terbaik dalam hidup kita. Rezeki tu tak semestinya duit. Rezeki tu kita sihat. Rezeki kita ada kawan baik. Rezeki dapat dengar mama bebel malam ni pun rezeki juga kan. Okay, siapa tadi? Suraya yang tanya tadi. Siapa? Hurairah. Menjawab tak jawapan mama? Hurairah. Alhamdulillah menjawab. Terima kasih. Sama. Okay. Ada Mama, lagi tak? Boleh saya tambah sikit Mama? Berkenaan dengan ni lah kan, berkenaan dengan buat keputusan yang salah. Tadi Mama ada petik ayat Al-Quran tu, benda yang kita suka barangkali tak baik untuk kita kan. Yang kita tak suka barangkali dia baik sebenarnya untuk kita kan. Suka saya ingatkan kan, segala musibah, segala kesusahan yang kita dapat pada hari ini, sekiranya kita mensyukuri apa yang berlaku kepada kita, musibah itu ia merupakan guru yang hebat dan juga kunci kejayaan dan kebahagiaan. Betul. Kadang-kadang kita hari ini kita dilahirkan dengan keluarga yang orang kaya. Okay. Sedar atau tidak, kita yang dilahirkan kaya ni, kita tidak mengenali erti kesusahan. Kita tidak mengenali erti duka, kita tak mengenali erti lapar, kita tak mengenali erti dan sebagainya. Yang mana pada akhirnya kita lebih kepada kufur nikmat ataupun kita tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan. Sebenarnya kan, anak-anak pelajar saya semua, kita ni dikurniakan dengan tangan yang lengkap, mata yang sempurna kan, anggota badan yang sangat sempurna. Itu pun sebenarnya adalah satu kekayaan yang tidak ternilai. Kalau hari ni mata kita dibutakan, boleh tak dengan duit kita beli satu mata untuk gantikan mata kita? Kalau hari ni, ya Mama nak celah, boleh. Mama nak celah pasal mata tu. Boleh, silakan. Kalau anak-anak nampak hari ni, nampak Mama macam mata Mama ni sempurna. Tapi sebenarnya Mama pakai cermin mata selama 29 tahun. Dan pada tahun 2014, Mama dapat detect sebab Mama tak nampak lah. Maksudnya bila jauh sikit Mama nampak semua benda tu putih. So bila pergi ke hospital, doktor kata mata Mama ada cataract. Dan doktor tak tahu kenapa cataract. Sebab biasa cataract ni orang tua kena ataupun orang yang kecil manis. Mama tak tua, Mama tak kecil manis. Tak ngaku tua Tapi sebenarnya masa tu belum dah setua sekarang kan. Maksudnya masih awal lagi, awal 40-an masa tu. Dan doktor kata biasanya orang dah 60 baru dia ada cataract. So bila doktor check, Mama kena buang cataract tu. Dan doktor buang kantar lama sebab Mama punya mata rabun teruk, astig ataupun rabun silau tinggi 600. Ada rabun jauh, ada rabun dekat sikit. So doktor kata sebabkan kantar teruk, doktor buang, suggest dan ganti kantar baru. So bila ganti kantar baru, korang jangan
jangan terasa kenapa mama duduk depan macam ni. Sebab bila mama tengok macam ni kan, dia kelabu sikit kat depan ni. Semua orang tu nampak, oh ada Akmal Daniel kat sini, ada Alaina, ada Amin macam tu. Kalau jauh sikit mama nampak macam, oh okey, tak berapa clear. So sekarang ni mata mama ni kalau ikutkan, dia dah ada error. Error tu dalam 20% error daripada mata yang jelas lah maksudnya. Tapi mama rasa mama bersyukur, Alhamdulillah mama masih lagi boleh melihat, tak perlu pakai cermin mata, dan syukur sangat pada Allah sebab 29 tahun pakai cermin mata, tiba-tiba tak payah pakai cermin mata, walaupun tak berapa clear, it's okay not be okay. Faham. Yang mesej yang nak disampaikan oleh mama tu mudah je. Maksudnya kita kena mensyukuri kan. Bersyukur tu adalah kunci adalah kejayaan kan. Yang mana kalau sebelum ni mungkin tak nampak langsung kan. Ada sekarang dah boleh lihat 80%, dah boleh lihat pun dah syukur. Tapi kalau kita menganggapkan 80% tu satu kecacatan dalam diri, dan kita tak ke mana. Kan? Kita akan rasa macam kita akan tidak syukur kan ujian yang diberikan ni, dan dia bukan menjadi batu loncatan untuk kita terus ke depan. Saya nak bawa balik kepada cerita saya tadi kan, berkenaan dengan kena mensyukuri ujian, stres, down dan sebagainya. Hidup ni analoginya kita berjalan dalam bendang. Siapa orang Kedah tu yang ada bendang ni tahulah kan. Bendang ni kalau kita jalan ni dekat atas bendang tu, dia mesti kita tergelincir. Tergelincir masuk ke dalam sawah tu lah. Dan bila kita jatuh situ, cepat-cepat kita bangun, cepat-cepat kita naik balik, basuh kaki dan sebagainya, kita jalan lagi kan. Kita tak boleh jatuh dan kita terus kesali terbawa-bawa duduk dalam lumpur kan? Tak ke mana lah mah. Kalau duduk dalam lumpur tu makin lama makin dalam lah, kaki dia makin naik kan. Tak boleh kena cepat bangun dan bangkit kan. Kadang-kadang betul lah setiap orang ada detik hitam dia dan sebagainya kan. Sebagai pelajar, kamu kena buat tanggungjawab kamu. Buat tanggungjawab kamu. Saya faham mungkin ada di kalangan kita yang mak ayahnya berpisah dan sebagainya. Bagi saya, as long as kamu ada mak ayah, walaupun berpisah ke tak berpisah ke, ada masalah ke tak ada masalah, kamu buat tanggungjawab kamu. Teruskan jadi burung helang yang mana terbang lagi tinggi kan. Jangan jadi burung gagak. Yang burung gagak ni kan, dia suka menumpang burung helang untuk terbang tinggi sampai ketika dia akan jatuh balik ke bawah kerana dia tak boleh bernafas macam mana burung helang. Kalau jangan jadi lalat, jadilah lebah kan? Tengok bunga, tengok madu. Kalau kamu jadi lalat, kamu tengok sampah, kamu suka bawa busuk dan sebagainya kan? Saya selalu motivasikan diri saya lah kan? Kita kalau boleh terus jadi burung helang kan? Kalau kita memang di situ, kita nak yang positif lah. Kalau apa pun orang tarik kita ke bawah ke apa, kita buat je kerja kita. Istiqamah buat. Dan satu hari nanti kita akan sampai juga kan, ke kampung abadi, iaitu matilah. Tapi tutup buku lah kita kan. Maksudnya kat sini mensyukuri kesusahan, ujian, walaupun keputusan yang kita ambil tu salah dan sebagainya, kita syukur dulu, kita lihat kembali kan. Itulah maksudnya. Okay, kita dah ada 2 mama. Kalau boleh kita nak banyak lagi kan. Ya, ada lagi tak? Next kan. Rugi ni kalau tak tanya ni kan. Dah lah percuma malam ni kan. Sesi percuma bersama mama. Itulah tu. Tetamu istimewa ni mah kan. Cepat. Ada lagi tak pelajar FTK yang disayangi? Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, bagaimana cara untuk kita bina semula kekuatan diri bila kita ditimpa sebarang masalah atau musibah? Bagus. Itu saja. Terima kasih. Sama. Okey. Mama, macam mana Mak? Macam mana kita nak bina diri kita? Korang tahu mama tahun ni lah, belum lagi. Okey. Tahun ni umur mama masuk 50 tahun. So maksudnya mama dah hidup separuh abad. Betul? So
apa yang Khairul tanya, apa yang Khairiah tanya, apa yang tadi siapa yang tanya tu? Emilira Hamid. Apa? Emilira tanya, semuanya pernah Mama lalui. So macam mana Mama nak lalui? Maksudnya apa yang Mama cerita tu, maksudnya apa yang Mama jawab tu antara yang Mama buat lah maksudnya kan. So Emilira tanya apa tadi, Fizal? Maksudnya dia tanya apa kalau kita nak buat kan dalam keadaan down. Ya, betul. So kalau kita berada dalam keadaan down, kita kena tinggal power. Tak sama caranya dengan kita berada dalam keadaan down, kita dapat result teruk. Tak sama masalah tu kita nak tangani. Tapi yang penting apa pun jua yang kita hadapi dalam keadaan down, kita kena positif. Bukan be positif lagi tau, kita kena positif. Positif je, maksudnya positif tu macam yang Afizal cakap tadi, benda tu memang kita rasa macam teruk lah bagi kita. Tapi mungkin itu yang terbaik. Kalau kita boleh berfikir saat tu masa tu. Kalau kita tak boleh berfikir saat tu masa tu, kalau Mama lah, 2-3 hari tu, kita duduk je lah dalam keadaan down tu, tak apa. Kita ikut je. Tapi, kita ni kan manusia. Kalau kita duduk dalam keadaan down tu 2-3 hari, boring tak? Kalau Mama ada kalau Mama boring. Kalau dalam keadaan down tu kan, pernahlah Mama tak pernah lah buat benda tu. Ada orang keadaan down tu, 2 hari dia tak mandi. Dia baring je. Boring lah. Tak mandi, busuk kot. Kan? Lepas tu, lagi satu kita kena ingat. Bila kita berada dalam keadaan down, bila kita berada dalam keadaan yang memang state yang memang negative state tu, sebenarnya ada satu benda yang akan suka dengan kita. Dia makhluk Allah macam kita juga. Dia lah makhluk utama yang duduk dekat bumi sebelum manusia duduk. Kita namakan dia jin. Dia suka tau dengan kita bila kita berada dalam state kita dalam keadaan down. Dan Mama ada pengalaman macam mana dalam badan ni ada jin. Nak keluarkan jin tu teruk tau. Penat badan kita, sakit. So, kalau kita berada dalam state kita rasa kita lemah, kita rasa putus asa, apa sebenarnya state yang membuat kita lemah dan putus asa tu? Selemas-lemas kita, seteruk-teruk kita, seputus-putus asa kita masih sempurna. Dalam ni, anak-anak Mama yang ada dalam kelas ni hari ni, Mama rasa semua sempurna. Ada tangan, ada kaki, ada telinga nak dengar, ada hidung nak bau, ada mulut boleh cakap, ada mata boleh tengok, ada alis mata ni cantik lagi walaupun alis mata Mama ni bulu tak banyak tapi tetap juga ada alisnya. Kita kena bersyukur kan walaupun sikit pun ada. Syukur tu kunci Mama, kunci kejayaan. Syukur ni juga kunci kebahagiaan. Syukur kita kena tengok. Kita kena tengok diri kita. Kita sempurna. Apa yang kurang tu orang yang kita tengok kita kurang. Bukannya kita yang kurang. Kita tak kurang. Mama selalu jadikan ni contoh. Kenal tak Nick Vujicic? Nick Vujicic ni dia tak ada kaki. Mama ni belajar berenang dah tua baru belajar berenang. Lepas tu Mama tengok lah. Kebetulan Mama nampak Nick Vujicic. Nick Vujicic ni tak ada kaki. Dia ada tangan je. Tapi Nick Vujicic tu boleh berenang. Mama yang sempurna ada kaki sempurna ni Allah bagi ni. Tak boleh nak berenang dengan kaki tu. Tak boleh nak kuat-kuat. Macam mana? Ya Allah, rasanya malunya aku Nick Vujicic. Nasib baik Nick Vujicic tak kenal aku je tu. Tapi kalau Nick Vujicic kenal aku, apalah kau ni Kak, sempurna tapi kau pun tak boleh nak berenang. Kau tengok aku. Dia boleh berenang. So Nick Vujicic ni tak ada kaki. Tapi Nick Vujicic ni dia motivator jugalah, maksudnya dia motivator. Dan dia bagi tahu macam mana dia nak bangun bila dia jatuh. Bukannya bila dia jatuh tu maksudnya dia jatuh, dia putus asa, tak. Sebabkan dia tak ada kaki, bila dia dah terbaring, dia nak bangun tu susah.
So dia usaha sampai dia boleh baring. Dia tunjuk dekat masa dia buat motivation talk tu, dia tunjuk macam mana bila dia baring, so macam tu cara dia bangun. Kita setakat putus asa, putus cinta lah contoh, kena tinggal dengan Pak Ur kan. Bodoh lah Pak Ur tu tinggal aku. Aku ni bagus kau tinggal. Tak apa lah, kau pergi cari orang lagi buruk daripada aku. Aku akan dapat yang lebih baik daripada kau. Motivasi lah kan. Motivasi tu datangnya sebenarnya daripada diri kita sendiri. Dan tiada siapa yang dapat mengubah diri kita melainkan diri kita sendiri. Kalau kita dah terbaring, tak mandi 2 hari tu, ada orang lain nak turun mandi kan ke? Ada orang lain nak turun mandi kan? Kalau dah jadi mayat macam Afizal cakap tadi tu, sampailah kita berada di saat akhir kita dah putus nyawa, dah tak ada lah jasad bercerai daripada nyawa bercerai daripada jasad. Adalah orang nak mandikan kita. Kalau keadaan kita sihat, ada ke orang nak mandikan kita dah 2 hari tak mandi tu? Ada. Orang yang nak mandikan kita tu mak bapak kita. Tapi kalau mak bapak kita tengok kita dalam keadaan macam tu, sedih kan, jadi dia sedih tengok anak dia dalam keadaan macam tu. So kita jadi anak, kita kena sentiasa membahagiakan dan menceriakan mak bapak kita. Bila kita membahagiakan dan menceriakan orang tua kita, Allah akan bahagiakan dan ceriakan hidup kita. So kena adalah benda-benda yang macam tu dalam diri kita. Sebab tak ada orang yang boleh ubah diri kita melainkan diri kita sendiri. Kalau hari ni Hafizah kata, Kak Ina, tolonglah Kak Ina jadi moderate, jadi penceramah jemputan ni Kak Ina. Tapi kalau Kak Ina ni tak nak Bizal tak nak. Akak tak nak kongsi apa-apa pun. Janganlah. Taklah, contoh. Kan? Maksudnya mama je yang boleh bagi keputusan, sama ada mama nak bercakap pun tidak malam ni. Kan dah lah bukan masa kerja kan. Dan mama rasa mama ada sedikit perkongsian, maksudnya sepanjang tempoh perjalanan hidup tu adalah pengalaman-pengalaman yang mama boleh kongsikan dengan anak-anak. Dan betul. Mama tak nak anak-anak ni jadi macam mama. Kan masa mama dekat universiti dulu, tak ada PA macam sekarang ni, tak ada ni. Masa mama dekat universiti dulu tak ada kan. Kau nak pandai ke, kau nak berjaya ke, pandai kau lah sendiri. Sekarang ni anak-anak moden yang ada dekat industri sekarang ni bagus, sebab kita memang sediakan slot-slot macam ni semua kan. Betul. Untuk anak-anak. So bagi mama, selagi mama boleh bantu anak-anak ni, mama bantu dengan idea je lah, maksudnya bercakap, bagi motivasi. Kalau jumpa sekali bolehlah kita belanja kan Fizal kan. Tapi betul, sebabkan kita ni nak belanja, mama minum air kat rumah, korang minum air kat rumah masing-masing gitu. Okey, Emilira, okey? Emilira, saya tambah sikit Okey, kalau saya dalam keadaan down, saya akan buat 4 perkara. Okey, 4 perkara ni Yang pertama, saya banyakkan motivasi dalam diri untuk kekal positif. Be positif lah kan, macam mama cakap hari ni kan. Sebabnya hanya motivasi saja santapan rohani ini yang menjadi ubat kepada stres. Kalau kita demam makan Panadol, betul. Tapi kita down macam mana? Tak ada ubat kecuali motivasi yang boleh kita buat kan, dan kita lakukan. Nombor 1 iaitu macam ni lah, hadir kelas-kelas santapan rohani kan. Yang mana kamu boleh dapat motivasi kan? Sebab nak tak nak satu hari kita akan down. Macam saya kata tadi, analogi hidup ni jalan atas sawah tadi tu, mesti tergelincir. Tergelincir nak buat apa? Kita bangun balik. Itu kalau nak bangun tu kena motivasi. Okay, yang kedua, cari punca stres dan jumpa. Bila dah jumpa, cuba selesaikan. Kalau tak boleh juga, elakkan diri atau jauhkan diri dan lakukan sesuatu aktiviti yang boleh menghilangkan ataupun hobi yang kamu minat dan mampu untuk kamu buat, dan dia boleh hilangkanlah stres. Maksudnya yang kedua ni, cari punca stres. Kalau dah kamu stres, berdampingan dengan sesuatu, dengan seseorang, kamu nak duduk dengan dia lagi buat apa kan? Ubahlah kan? Cari tempat yang kamu tak stres.
Okey, kalau kamu stres duduk di situ, cuba pergi tempat lain. Cuba, kan. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Baring, tidur. Kan, untuk kamu hilang stres. Tapi cari kunci tu nombor 1, nombor 2 lah. Nombor 3, yang ini saya selalu buat lah. Jangan tunjuk hebat atau ingin buktikan sesuatu, jadi diri sendiri yang ada limit. Okey, tangguhkan seketika, lihat dari sudut yang lain dan selesaikan semula bila masa sudah kembali lega. Maksudnya kat sini, dah terlalu cram dah. Kan? Kita dengan assignment itu ni, rehat sekejap. Bukan tak nak buat. Cuba cari sudut pandang yang berbeza. Kita hidup ni macam ada satu kita panggil satu benda yang kita lihat. Okay. Kita lihat dalam sudut 360 darjah. Satu bulatan kan. Cuba kamu jauhkan kembali dan kamu lihat sudut-sudut yang lain. Bila dah kamu lihat sudut-sudut lain tu, kamu stop. Sebab tu tadi Mama cakap, hold dulu. Hold daripada kamu melakukan apa-apa, kamu ke belakang balik untuk kamu lihat, untuk pergi ke hadapan dengan lebih laju. Macam tu maksudnya. So, jangan tunjuk hebat tadi tu, maksudnya jangan semua benda tu kamu nak buat sangat-sangat perfect lah. Kalau kamu membantu ibu ayah ke masak kat rumah, cukuplah sempurna. Janganlah ayam nak masak. Contohlah kena masak kan, ayam nak masak, udang nak masak, daging nak masak. Nak tunjuk hebat kan. Cukuplah satu lauk, satu sayur, satu sambal belacan ke apa, piramid makanan tu dah cukup, okey lah. Kalau tidak, tak sempat lah kamu nak study, tak sempat nak belajar kan. Jangan tunjuk hebat kan. Buat bukan sekadar sesempurnanya, maksudnya cukup ikut keperluan. Okay, yang keempat ni adalah cari mentor. Macam mana kamu hari ni lah ada PAK dan sebagainya, hadiri kelas atau ni ceramah-ceramah ke apa dan lain-lain kan. Ni yang keempat lah. Itu kalau saya down, saya akan buat benda ni keempat ni. Kalau saya kata nantilah, kalau saya kata nanti saya buat tu, saya stres lah tu. Tapi saya tak cakap saya stres lah. Nanti saya buat. Tu sebenarnya saya sedang mencari jalan macam mana saya nak pergi ke hadapan balik. Nak buat benda tu balik. Macam tu lah. Empat ni. Dan cari mentor lah kalau boleh. Mentor yang betul. Jumpa Mama ke, Malina ke, jumpa PAK ke. Masuk kelas-kelas macam ni. Ni yang tak ada tips-tips lah. Empat tadi tu jangan lupa. Sama je sebenarnya macam Mama cakap tu. Cuma Fizal cakap tu lebih berstruktur. Mama dulu macam Mama bibil macam tu kan. Sebenarnya sama. Kalau saya buat balik tu sama je. Macam Mama cakap tadi, motivasi diri tu betul lah. Nombor 1 lah tu. Semua ada yang Mama cakap ni semua. Okay, yang ketiga kita dah ada. Yang keempat, siapa yang nak tanya soalan? Kita dah pukul 10.17 lah sekarang ni. Ya betul. Ini bonus dah ni. Sepatutnya 30 minit je. Kan? Dah bonus lah untuk kamu semua. Kan? Dia ke nak share masalah ke? Nak kami cuba kongsikan ke? Kan? Sepanjang di FTK ni ada apa-apa tak? Boleh silakan Karol. Nak send dekat chat ke apa? Kuat sikit Karol? Tak dengar. Doktor disable dia punya chat. Mungkin ada yang nak tanya dekat chat ke? Oh ya ke? Patut dah tak ada orang chat ni. Okey dah. Saya dah enable dia punya chat. Alright. Boleh tak? Cuba Karol chat. Boleh tak? Cuba chat boleh tak? Tu boleh? Okay, kita tunggu. Kalau ada soalan. Mama. Ya. Malam ni saya ada 22 poin. Yang Mama bagi tadi. Oh iya ke? Boleh nanti saya buat penutup sesi penggulungan. Sebab yang ada dalam kepala nak cakap lain sebenarnya. Bila dah cakap lain selalu jadi itu. Itulah yang terbaik mah. Yang dia cakap tu yang terbaik tu. So sajalah nak cakap dengan anak-anak. Sebab peribahasa Melayu ni sebenarnya banyak peribahasa Melayu ni yang sebenarnya
bila kata sebab apa Mama pilih tajuk be positif. Bila be positif masuk, bila Mama cari peribahasa Melayu positif, orang lama ni banyak sebenarnya buat peribahasa yang memang minta anak-anak dia jadi positif. Sebab peribahasa orang lama ni, orang dulu-dulu kan cakap kan berlapik, bukan macam orang sekarang. Dia tak ada lapik, cakap ni je kan. So dia nak suruh anak dia jadi positif, dia kata di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Dia tak cakap anak dia bodoh, dia kata apa? Belakang parang tu kalau kita asah lama-lama dia jadi tajam. Kan dia tak cakap kau ni bodoh lah, tak. Dia kata belakang parang tu kalau asah pun jadi tajam. Masya-Allah. Maksudnya indahnya bahasa tu digunakan orang lama lah kan. Kita ni mama dah masuk orang baru, tak adalah, tak cakap. Anak-anak sekarang pun kalau cakap berlapik tak pandai. Tak adanya, memang kena cakap terus terang. Tapi maksudnya peribahasa tu cantik. Lepas tu ada lagi peribahasa yang ni payah sikit lah. Gagak bersuara murai. Maksudnya apa Mah? Rupa tiada tapi merdu suaranya dan baik budi bahasanya. Gitu. Gagak bersuara murai Wow. So cantik kan dia punya bahasa orang lama tu. Dia nak suruh anak dia jadi bagus. Dia kata tak apalah kalau kita, tak apalah rupa tak lawa, rupa tak cantik, yang penting poket penuh, dia cakap gitu kan. Tapi maksudnya kalau orang dulu kata tak apa tak cantik, tapi yang penting baik budi bahasa, orangnya pun bagus, macam tu. So lembutnya bahasanya bila dia nak minta anak dia yang macam bila demotivate lah, maksudnya alah aku ni dah lah tak lawa, tak apa tak lawa, budi bahasa baik. So itu cara dia bercakap dengan anak-anak, maksudnya untuk jadi positif. Kita je yang tak nak pakai benda tu untuk untuk positifkan diri kita. Ini yang mana yang mama ni lah, yang mama catit. Lepas tu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. So maksudnya yang susah kita buat lah. Maksudnya bila susah kita sama-sama susah, bila senang kita sama-sama senang. Kan cantik kan bahasa-bahasa lama lah. Maksudnya macam bila dia nak kata, dia nak minta, maksudnya itu motivasi kan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kan motivasi. Kan positif, be positif. Tapi yelah kita sekarang ni moden, dah tak nak pakai benda-benda macam tu kan. Lagi-lagi orang engineering ni pakai semuanya nak bahasa-bahasa engineering je. Sebenarnya banyak je bahasa-bahasa lama yang cantik, yang indah, yang dia puji pun dengan bahasa yang cantik lah, maksudnya kan. Dia tak puji direct macam kita. Kalau sekarang ni, budak-budak sekarang, kalau cantik kita kena cakap dia, cantik, baru dia puas hati gitu. Tapi orang dulu tak. Dia kata gagak bersuara suara murai. Macam tu. Ada lagi tak yang nak tanya? Cepat-cepat, ada lagi tak? Sambil-sambil kita tunggu yang nak tanya tu, saya nak hurai dulu 10 poin pertama yang Mama sampaikan. Yang pertama tadi be positif. Be positif ni yang huraiannya yang kedua lah. Ketiga, keempat, kelima dan sampai 10 lah. Kan? Sehari selembar benang. Selembar kan? Selembar benang lama-lama menjadi kain. Poin dia kat sini adalah sabar. Sabar itu adalah nilai-nilai positif yang perlu ada pada pelajar. Mana mahu kamera? Sabar, Mama. Sabar ni satu ayat yang sangat mudah nak sebut. Ni benang yang Mama kait jadi macam ni. Wish, kait sendiri ke tu? Wish. Satu motivasi juga Dan Mama buat ni dalam kereta. Maksudnya hari ni ada jemputan kahwin, so Mama pergilah. So jauh sikit hari ni pergi Keluang. So kelebihan yang Mama ada, Mama boleh membaca dan mengait di dalam kereta, tak pening. So ni Mama buat hasil dalam kereta. Dahsyat lah Mah. Sehari sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ya, betul. Dahsyat lah. Yang ketiga tabah dan percaya pada diri yang suatu hari kita semua akan berjaya. Ini satu motivasi lah.
Yang keempat, neraca kejayaan setiap orang berbeza-beza dan teruskan usaha dan mensyukuri. Maksudnya kat sini Mama cakap setiap orang berbeza kan. Sebagai contohlah, kita dapat B+. Okay. Sebelum ni kita subjek-subjek macam tu kita dapat C. C+ Sebenarnya ke C+ ke, kita sebenarnya dah berjaya. Tapi bila kita tak mensyukurinya, kita akan lihat orang yang lebih tinggi yang dapat A, kita terus rasa tidak bersyukur dan kita pun sedih. Sedangkan kita tidak sepatutnya bersedih. Kita tak letak pada tempatnya lah kan. Patutnya kita bersyukurlah kan, hari ni lebih baik dari semalam kan. Inilah poin yang Mama cakap. Yang kelimanya, sejarah lepas jangan dikenang, terbawa-bawa dalam hidup kita, jadikan dia tauladan. Yang ni yang kelima. Kalau boleh kamu tulis kat situ lah kan. Macam saya ada satu buku lah, buku untuk saya tulis lah motivasi-motivasi ni kan. Bila baca balik kita tenang dan kita rasa positif kan. Okay. Yang keenam, berjayalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kat sini sebenarnya kita berjaya ni bukan untuk orang kan? Untuk diri kita sendiri ya? Yang ini sangat-sangat bagus lah kalau kamu boleh buat kan. Bukan sebab mak ayah datang belajar kat UTHM ni, bukan sebab mak ayah suruh. Kamu sendiri kan. Sebab kamu ni kalau berjaya pun tak ada efek langsung dekat mak ayah kamu. Mereka telah pun berjaya dalam hidup mereka kan. Kamu yang akan menentu masa depan kamu. Jadi memang kena berusaha lah. Yang ketujuh, duduk dengan orang-orang yang positif. Duduk, ni pesan Mama malam ni, duduk dengan orang-orang positif kan. Kalau rasa diri tu tak cukup positif untuk mempositifkan orang lain, hindarkan dia. Duduk dengan orang-orang yang positif. Yang ke-8, main dan belajar ada masanya. Ada limit dalam diri kita. Betul Mama kan? Betul. Kan? Nak main tak salah. Jangan sampai tak ada main. Betul lah Mak. Asyik belajar. Tak boleh. Dia kena ada main sikit. Sebab kita ni barulah hidup kita ada fun. Ya betul. Kan? Jadi yang ni pun kena ada masa je lah. Jangan keterlaluan, pandai bagi masa kan. Yang ke-9, kongsi positif. Bukan kongsi positif. Ni sebenarnya saya nak cakap dekat sini, kita kongsi kepandaian. Maksudnya Mama cakap tadi kan, ayat dia kongsi kepandaian ni maksudnya kita sinergi. Okay, satu benda saya rasa regret, kecewa, saya rasa menyesal sampai hari ini, masa saya di sekolah menengah, saya sekolah di Kolej Sultan Abdul Hamid Al-Ustaz. Satu benda yang saya rasa saya terkilan dan agak kecewa, pada masa tu dah ada. Masa tu pengetua dah buat sistem mentor-menti. Tapi masa tu saya dengan kawan-kawan ni kaki tuang kelas lah. Masa tu lah nakal kan. Lepas tu kita orang tak dapat nak sinergi. Masa pergi Padang kita orang main rugby sama-sama, memang sinerginya tip-top. Dapat hasilnya pun memang Johan Premier School dan sebagainya lah. Tapi saya nampak dalam akademik ada lag dekat situ. Yang mana kalau boleh kamu ni yang berada, masih ada peluang dengan kawan-kawan ni, sinergi kan. Percayalah cakap saya, dia memudahkan kamu nak buat assignment ke, nak buat apa, bila kamu sinergi, kamu bersatu, kamu gunakan kawan-kawan punya kelebihan kan, baru dia meletup. Kalau kamu seorang-seorang one man show, kamu seorang je pergi, macam Mama cakap tadi, bahagia seorang-seorang lama-lama akan jadi tak bahagia. Tapi kalau ramai-ramai bahagia, kalau kita down, yang lain akan tarik jadi bahagia. Itu Mama, malam ni saya dapat kat Mama, bagus kan. Saya dapat positif. Jangan seorang-seorang, sinergi ni sangat penting kan. Keep sinergi lah Percayalah Carol, Emilira, Kuraira dan lain-lain. Hari ni kalau kamu tak sinergi dengan kawan-kawan, kamu akan rugi. Ada universiti lain yang sinergi, buat team, dia buat bisnes dan berjaya. Mama 20,000 orang dapat. Seorang banyak dia punya income. Dia sinergi. Tapi seorang-seorang tak boleh. Kita tak boleh seorang-seorang. Memang kena sinergi. Memang kita nak buat program malam ni pun kita kena sinergi kan?
Tak boleh lah, kalau saya seorang tak ada mama tak jadi. Kalau Faiza tak ada pun tak boleh juga. Faiza tak ada pun tak jadi, siapa nak buat background lah apa semua kan lah. Dia tak boleh. Technical kena ada kan. Ada yang lain-lain pun kan. Ada sahabat-sahabat kita yang belakang tabir banyak lagi kan yang membantu kan. Kalau anak-anak tak ada pun tak guna juga, kita bercakap 3 je. Betul. Cuma saya respect lah kita punya TB HEPA kan. Kita punya FTK yang usulkan supaya Jawatan Kuasa Kerohanian dan kebajikan ni dibuat kan. Dibuat dan ada platform untuk kamu pelajar-pelajar kongsi masalah dengan kita kan. FTK Prihatin lah macam tu. Okay, yang ke-10 masa sihat, masa kedekut adalah masa terbaik untuk ajarkan kawan. Yang ini sebenarnya saya simpulkan masa kita diuji. Masa tu adalah masa terbaik untuk kita kongsi dengan kawan supaya kita mentarbiahkan diri kita ni, supaya tak nak seorang-seorang je kan. One man show. Sihat. Ya, one man show kan. Masa sakit nanti masa tu dah tak boleh nak bergerak kan. Masa sihat dan masa kamu tak ada ni, masa ni lah kamu kena lawan diri kamu untuk membunuh. Okay, saya berhenti 10 dulu sebab saya ada 26 untuk saya sampaikan. Dah pukul 10.30 dah Bizal. Yelah, kalau tak ada soalan saya teruskan, kita tutup. Kita tutup je lah. Dah pukul 10.30 ni kan. Anak-anak ni dengar mama bebel dalam lampu boring. Betul. So saya teruskan nombor 11 sampai 26 Saya cepatkan sikit. Yang ke-11 dia adalah kasih kawan-kawan seperti kasih diri sendiri. Yang ke-12 menjadi contoh positif kepada yang lain. Yang ke-13 sebarkan positif kepada orang lain. Ia tidak akan mengurangkan positif dalam diri kamu. Kan, happy seorang-seorang akan hilang. Jika happy ramai-ramai akan kekal untuk diri kita. Suka itu buruk bagi kita, sebenarnya ia baik bagi kita. Kan, jadikan ilmu ataupun degree menjadi keutamaan. Walaupun kamu ada pendapatan lain, kamu ada boleh jadi artis, penyanyi dan sebagainya, jadikan basic ilmu itu ada dalam diri. Okay. Jalan terus ke hadapan, jumpa orang yang betul. Ke-18 selalu remind, cakap dengan diri kita dan cakap doa pada bila-bila masa aku boleh buat. Kena cakap macam ni. Aku boleh kan. Cakap dengan kita. Betul. Kan. Ke-19 bila down jangan bersendirian, jumpa orang yang betul, buat aktiviti motivasi diri. Ini mama cakap tadi lah. Orang jumpa orang yang berjaya, kita pun boleh. Kalau orang berjaya, kita pun boleh. Ke-20 syukur dengan keputusan yang ada. Kan? Kita syukur dulu, kita cari apa yang baik. Tengok yang positif side. Kan? Tidak siapa dapat ubah diri kecuali kita. 21, 22 memberi untuk menerima. Kena banyak memberilah. Memberi kan, pada kawan-kawan, untuk kawan-kawan pula memberi pada kita. Untuk kita menerima dari Allah dan sebagainya. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan, belakang parang kalau tak salah dengan tajam. Gagak bersuara murai. Bagus ni memang kan. Yang penting baik budi bahasa. Kalau kaya sekalipun, kalau tak ada budi bahasa, sakit hati juga memang kan. Jadi yang ini penting lah Dan yang ke-26 berat sama dipikul, ringan sama jenis. Dengan ini saya tutup majlis pada malam ini kan. Gunung-gunung kalinya diadakan di FTK kan, untuk anak-anak kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada barisan pemimpin fakulti, dekan, timbalan dekan dan terutama TBFA yang mengusahakan kita punya majlis pada malam ini. Tidak lain tidak bukan untuk pelajar kita juga, mahasiswa-mahasiswi yang akan berjaya ataupun meneraju negara kita pada masa hadapan. Dan saya antara produknya lah kan, itu UTHM. Habis belajar macam kamu, kerja dulu dengan Samsung, Korea juga mama. Annyeonghaseyo. Kan? Saya pun masuk balik ke UTHM untuk lebih ruang yang lebih luas untuk saya memberikan. Jadi dengan ini ada apa-apa amanat tak yang terakhir dari mama? Dipersilakan. Banyak dah mama cakap sikit lagi. Be yourself.
be yourself. Be positive. Betul. Be positif. It's Kan? okay if not okay. Kan, okey kan? Kalau tak okey pun okey. Maksudnya Okey. syukur kan. Syukur. Tapi kita cuba lagi buat yang baik kan. Kalau yang sukalah kan, kita akan jumpa di sesi-sesi akan datang. Mama juga saya minta ada dalam sesi akan datang supaya kita boleh tanya balik Mama kan. Antara panel-panel yang ada bertemankan dengan kita, walaupun ada speaker yang lain mungkin nak tanya Mama lagi, kita jemput Mama cakap. Mama jangan lagi. Kita bersatulah, kita sinergi kan kat dalam TK ni untuk anak-anak kita juga. Okay. Jika tak ada apa-apa, salam sayang dari kami semua untuk anda, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah surah Al-Asr.